Daripada Abdullah bin Sarjis berkata, aku pernah melihat Al-Ashla, iaitu Umar bin Khattab, mencium Hajar Aswad dan berkata, demi Allah, sesungguhnya aku pasti akan menciummu, meskipun aku tahu kamu hanyalah sebiji batu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula dapat memberi manfaat. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, nescaya aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini adalah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan seluruh makhluk dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Setiap ciptaannya tidak dapat mendatangkan sesuatu kebaikan mahupun keburukan kecuali dengan keizinan dan kehendaknya. Yang kedua, setiap Muslim hendaklah mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, selari dengan petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, perlu difahami bahawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala ada yang dihukumkan sebagai wajib, sunat, makruh, haram, harus berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang telah disepakati oleh ulama. Contohnya, perbuatan mencium Hajar Aswad. Para sahabat Nabi SAW mengikuti amalan tersebut sebagai ittiba, yakni ikutan sunnah, tanpa banyak persoalan kerana mereka melihat amalan tersebut dilakukan oleh Nabi SAW. Yang keempat, dalam mazhab Syafi'i, hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Namun, perlu diingat, ketika melakukan perbuatan mencium Hajar Aswad, itu tidak menzalimi orang lain dengan menarik atau menyakiti orang lain. Dibimbangi perkara sunnah itu menjadi haram. Moga menjadi peringatan buat mereka yang sekarang ini menjadi duyufur rahman di Makkah. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha mengetahui hikmah dan kepentingan di sebalik sesuatu pensyariatan. Justru sebagai seorang hambanya yang Muslim, maka wajiblah setiap pemerintahnya dilaksanakan, manakala setiap larangannya hendaklah dijauhi, mengikut kemampuan tanpa perlu dipersoalkan kenapa ianya disyariatkan. Semoga bermanfaat.